Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 23 Mei. Sarawak merekodkan 749 kes baharu positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 41,620 kes. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 446 kes atau 59.55% daripadanya dilaporkan di daerah Kuching, Sibu, Miri dan Mukah. Kes tertinggi di daerah Kuching iaitu sebanyak 149, diikuti Sibu 125, Miri 93 dan Mukah 79 kes. Kes di Kuching adalah terdiri daripada kes yang dikesan mempunyai kontak dengan kes-kes positif sebelum ini dan kebanyakannya merupakan ahli keluarga yang melibatkan pergerakan semasa Hari Raya yang lalu. Dua lagi kes kematian baharu dilaporkan semalam di Hospital Miri dengan kedua-dua kes melibatkan warga emas, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 249 orang. JPBN dalam pada itu mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi rumah keli Sungai Minus Serike mulai semalam hingga 7 Jun depan. Manakala PKPD di rumah Jugo Anak Gaid Sungai Petai Serike dilanjutkan bermula 24 Mei. JPBN turut membuat keputusan menamatkan PKPD di 13 lokaliti membabitkan kampung dan rumah panjang di Betong, Serike, Pakan, Meradong, Sibu, Mukah dan Julau. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sedang dilaksanakan di seluruh kawasan Sungai Pelan, Jalan Tanjung Kidurong di Bintulu untuk tempoh 2 minggu bermula semalam. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu, Jack Aman Luat berkata, antara penempatan yang dikenakan PKPD itu ialah seluruh blok flat Sungai Pelan, RPR Sungai Pelan, Kampung Sungai Pelan Lot dan Kampung Setinggan Dayak Sungai Pelan. Jelasnya, pemasangan kawat berduri adalah langkah memperketatkan kawalan keselamatan di kawasan terbabit yang telah diisytiharkan sebagai kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19. Pemasangan kawat berduri dilakukan anggota Batalion ke-7 Regimen Askar Sempadan yang mana ia merupakan sumbangan Lembaga Kemajuan Bintulu. Jack berkata, setakat ini 171 kes positif telah dikesan di kawasan tersebut menerusi pengesanan kes secara aktif ACD. Kawasan Sungai Pelan mempunyai kira 11,000 penduduk. Sementara itu, aktiviti pengesanan kes secara aktif ACD oleh Kementerian Kesihatan Malaysia akan dilakukan ke atas penduduk di Kampung Boyan, Kuching hari ini. Ia akan dijalankan di tempat letak kenderaan bersebelahan gerai penjajah Kampung Boyan. ACD itu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di kampung tersebut berkuat kuasa Jumaat lepas hingga 3 Jun depan. Sementara itu, tinjauan RTM semalam menyaksikan keadaan persekitaran kampung terkawal dengan hanya segelintir penduduk melakukan kerja di luar rumah. Sejumlah 3 pos kawalan diwujudkan yang dikawal 2 pegawai polis dan 2 anggota rela. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS akan memulakan pemberian kupon makanan kepada individu yang dikenakan kuarantin di rumah mulai Isnin ini. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu kupon dan bantuan makanan boleh diperoleh dari kemah JKMS sejurus individu tersebut mendapat perintah kuarantin di rumah. Bantuan makanan kering tersebut adalah untuk bekalan makanan selama 2 minggu dan akan ditambah jika tempoh kuarantin dilanjutkan. Menurut Datuk Seri Fatimah, kaedah bantuan diberikan mengikut individu berbanding sekeluarga sebelum ini yang akan disediakan secara spesifik sama ada bayi dan dewasa dan yang berumur. Beliau menyatakan demikian kepada media di pelancaran bantuan makanan di Dewan Masyarakat Padungan di Kuching. Sebelum ini, JKMS telah melaksanakan 4 jenis bantuan makanan sejak pandemik COVID-19 iaitu Pusat Kuarantin, Sekatan Jalan Raya, Pusat Rawatan COVID-19 dan Kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD.
Pendaftaran untuk vaksin AstraZeneca adalah terbuka kepada semua warga emas di negeri ini dan bukannya khusus untuk warga emas di Miri dan Kuching sahaja. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rapai berkata, pengumuman Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin sebelum ini adalah merujuk kepada lokasi pemberian vaksin sahaja. Jelasnya, selepas perbincangan dengan Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, mereka bersetuju pemberian vaksin jenis AstraZeneca turut dibuat di Sibu sekiranya pendaftaran oleh penduduk di bahagian itu mendapat sambutan yang menggalakkan. Dr. Anwar yang juga penyelaras jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian Sibu ditemui pemberita selepas meninjau pusat pemberian vaksin di Stadium Tertutup Sibu. Tambahnya, pemberian vaksin itu juga akan dilaksanakan oleh pihak swasta dan mereka akan menubuhkan pusat pemberian vaksin PPV seperti yang dilaksanakan di Kuala Lumpur. Penduduk berusia 60 tahun dan ke atas boleh mendaftar untuk memilih vaksin AstraZeneca bermula esok menerusi laman sesawang vaksincovid.gov.my. Individu yang telah menerima janji temu untuk suntikan vaksin COVID-19 di aplikasi MySejahtera diseru peka dengan panggilan di telefon mereka kerana ia mungkin panggilan daripada petugas di pusat pemberian vaksin PPV untuk urusan vaksinasi mereka. Menurut pakar perunding perubatan keluarga Dr. Noraliza Mat Zain, pihak PPV lazimnya akan membuat panggilan telefon untuk mengingatkan individu tersebut mengenai janji temu mereka. Warga emas atau individu yang akan hadir ke PPV turut dinasihat untuk mengambil sarapan pagi atau makan tengah hari sebelum hadir menerima suntikan vaksin. Selain itu, mereka juga perlu mengambil ubat-ubatan dan membawa buku rekod perubatan masing-masing untuk rujukan petugas kesihatan di PPV. Ada juga penerima yang tak dapat menerima suntikan disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi apabila mereka sampai ke stadium ni. Jadi kita terpaksa tangguh mereka, tunda mereka ke temu janji yang akan datang. Dr. Noraliza ditemui pemberita RTM di PPV Stadium Tertutup Sibu. Lebih 800 individu dijadual menerima suntikan vaksin pada program imunisasi tersebut semalam. Rakyat Sarawak menyambut baik langkah Kerajaan Persekutuan membenarkan kerajaan negeri mewartakan hospital swasta sebagai pusat pemberian vaksin PVV di negeri ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui menyifatkan langkah itu tepat dalam usaha mempercepat program imunisasi COVID-19 di negeri ini. Lebih-lebih lagi, penularan wabak tersebut semakin membimbangkan. Langkah mewartakan hospital swasta juga dilihat sebagai langkah praktikal kerajaan dalam mengurangkan kesesakan yang berlaku di pusat pemberian vaksin yang telah disediakan selain memaksimumkan akses pengagihan vaksin dengan lebih meluas kepada rakyat. Melaksanakan program vaksinasinya kepada rakyatnya di hospital swasta adalah amat baik kerana ianya akan mempercepatkan proses untuk memvaksinasikan seluruh rakyat Sarawak. Sudah tentunya terbinanya hospital swasta ini terbinanya adalah untuk public health. Ia lebih memudahkan serta membantu kerajaan untuk mengelakkan daripada kesesakan berlaku dan ianya lebih praktikal lah sebab kita nak mengurangkan kesesakan yang berlaku di pusat-pusat vaksinasi di seluruh Malaysia, khasnya di Sarawak. Mendapat dipersetujulah tempatnya di hospital swasta untuk menjadi destinasi vaksin. Setujulah dengan pendapat itu, mendapat temialah kerana untuk terlalu banyak kes itu lambat-lambat tadi masalahnya kita banyak kes tinggi lah. Penglibatan perkhidmatan hospital swasta dalam proses pemberian vaksin mampu mempercepat sasaran 80% penduduk Malaysia diberi imunisasi COVID-19 selain mengurangkan beban kesihatan awam yang ditanggung kerajaan. Bantuan pek bekalan makanan kepada penduduk terjejas banjir di pedalaman Baram dan Mulu telah dihantar melalui udara mulai semalam. Menteri bertanggungjawab terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata sejumlah 544 pek bantuan makanan telah dihantar kepada penduduk terjejas banjir di kawasan pedalaman Baram.
Penghantaran bantuan bekalan makanan kumpulan pertama yang dianggarkan seberat 1.2 tan itu dilakukan dengan menggunakan khidmat pesawat milik syarikat penerbangan Maswing. Penghantaran bantuan bekalan seterusnya akan diselaras Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri. Ini termasuklah bantuan kepada penduduk di daerah Long Lama. Beliau ditemui semasa memantau penghantaran bantuan makanan itu di lapangan terbang Miri. Mengulas laporan kerosakan akibat banjir seperti jambatan Sungai Tutuh, kerosakan jalan dan jalan runtuh akibat hakisan, Datuk Lee meminta Jabatan Kejaraya Bahagian Miri memberi laporan segera sebelum mengemukakan permohonan peruntukan bagi kerja-kerja baik pulih kepada JPBB Miri. RTM akan terus menyampaikan maklumat yang tepat dan sahih kepada masyarakat dalam mendepani pandemik COVID-19. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, ini berikutan banyak sumber maklumat yang diterima berhubung pandemik tersebut yang boleh menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Kita seharusnya yang berada di barisan hadapan ini memberikan maklumat yang tepat, yang benar kepada masyarakat supaya keadaan dalam keadaan yang tenang. Kerana kita melihat bahawa angka pandemik COVID-19 ini semakin meningkat khususnya di Sarawak. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri rakaman pentas gawai bersepadu Miri FM, Perkhidmatan IBAN, Kayan dan Kenyah Anjuran Kelab Sosial Miri FM di Auditorium RTM Miri. Rakaman berkala sederhana dan tanpa kehadiran penonton ini akan disiarkan secara maya di Facebook rasmi RTM Miri pada 1 Jun bersempena sambutan Hari Gawai. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Terus amalkan norma baharu dan patuh semua SOP yang ditetapkan. Saya Muhammad Aziz Rahim, sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.